Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Nuqadah Al-Asadi radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajul yastamnihuhu naqah faraddahu thumma ba'athani ila rajulin akhar فأرسل إليه بناقة فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيها وفي من بعث بها. قال نقادة فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها ثم أمر بها فحلبت فدرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر مال فلان للمانع الأول واجعل رزق فلان يوما بيوم للذي بعث بالناقة أو كما قال hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Daripada Nuqadah Al-Asadi radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari Nabi SAW suruh satu orang laki-laki pergi jumpa satu orang yang lain untuk minta satu ekor unta. Nabi SAW sudah pilih satu orang untuk pergi jumpa satu orang yang kerja belau unta. Tujuan dia ialah nak minta unta seekor, bawa balik mai ke Nabi, kemudian Nabi nak perah susu unta tu, nak bagi sahabat-sahabat pakai share minum. Itu tujuan dia. Faraddahu, dia tak mau bagi. Ada orang macam ni. Nabi SAW minta, dia tak mau bagi. Bila utusan Nabi SAW pergi jumpa dia, utusan ni kata, ni aku mai ni, Nabi suruh mai. Nabi suruh minta dekat hang satu ekor unta, bawa balik pergi dekat Nabi, kerana Nabi nak suruh orang perah susu dia, nak bagi sahabat-sahabat minum. Boleh tak boleh? Dia jawab tak boleh. Thumma ba'asani ila rajulin akhar.
Dia balik habaq dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya dah pergi dah dekat dia ni, minta. Saya habaq kata, Tuan suruh minta. Dia tak mau bagi. Nabi tak kata apa. Nabi kata, okey, pergi pula dekat dia ni, kat orang lain pula. Fa'arsala ilaihi binaqah. Bila pergi dekat kawan yang kedua, pergi habaq dekat dia, kata Nabi SAW, suruh aku mai, suruh minta unta sekong, untuk bawa balik pergi dekat Nabi, sebab Nabi nak perah susu, nak bagi kawan-kawan minum. Boleh tak boleh? Kawan yang kedua kata, okey, no problem. Ambil unta ni bawa pergi. Falamma absaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik fiha wa fi man ba'atha biha. Bila kawan yang pergi ni tuntun unta tu bawa balik mai, Nabi nampak aja unta tu mai, Nabi SAW berdoa. Nabi kata, Allahumma barik fiha, ya Allah berkatilah unta ini. Nabi kata, ya Allah berkatilah unta ni. Wa fi man ba'atha biha, dan berkatilah Tuan punya unta yang bagi unta ni mai ke kita. Qala nuqadah. Faqultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi man jaa biha. Nuqadah ni kata, dia kata, ya Rasulullah, Tuan doa untuk kawan yang, Tuan doa untuk unta dan untuk kawan yang kirim unta mai. Kawan hak tuntun ni tak doa ke? Tuan doakan supaya Allah berkati unta dan kawan yang kirim unta buat mai. Ni kawan hak pi tuntun buat balik mai, tak dapat doa apa ke? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi man jaa biha. Nabi kata, ya Allah berkati orang yang tuntun unta buat mai. Siapa tuan-tuan? Pasti sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka cukup tamak untuk nak dapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia pun suka mendoakan kebaikan kepada sahabat-sahabat dia. Itu sebab kita pernah baca hadis cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari Nabi ajak sahabat-sahabat dia pi ziarah perkuburan Baqi' di Madinah. Tengah Nabi duduk jalan, Nabi nampak summa marra biqabrin jadid. Nabi lalu nampak ada satu kubur baru. Nabi kata, kubur siapa ni? Nampak baru lagi. Mereka kata, ini kubur satu orang perempuan. Dia meninggal baru ni. Nabi kata apa? Nabi kata, awak tak habaq kat aku. Sahabat kata, ya Rasulullah, dia ni bukan siapa-siapa. Dia ni bukan orang besar, dia ni bukan orang penting pun. Dia ni bukan siapa-siapa. Lagi pula, pada hari kematian dia, Tuan tengah tidur qailulah dan Tuan puasa pula pada hari itu. Kami tak mau kacau Tuan. Kami urus dia, kami simpan dia. Nabi marah. Nabi kata, jangan jadi dah macam ni lain kali. Selagi aku duk ada di atas bumi Madinah ni, kalau ada siapa-siapa meninggal, habaq kat aku. Nabi kata, pasal apa? Pasal doa aku dan semayang aku untuk dia menjadi rahmat bagi dia. Bila Nabi SAW habaq macam tu, sahabat yang dengar ni lagi-lagilah mereka ni nak Nabi doa ke mereka. Bila Nabi suruh dia ni pergi ambil unta, bawa balik mai kerana nak perah susu, bagi sahabat-sahabat minum, kawan hak mula tak mau bagi, kawan hak kedua bagi. Bila unta tu nampak mai, Nabi terus doa, ya Allah berkatilah unta ni dan berkatilah kawan yang kirim unta ni bawa mai. Kawan hak tuntun ni kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, saya lagu mana? Takkan habuan saya tak ada doa? Nabi terus doa, Nabi kata, wa fi man jaa biha, dan juga Allah berkati orang yang tuntun unta ni bawa mai. Summa amara biha fahulibat. Nabi pun suruh perah susu unta itu. Fadarrat, melimpah roh susu unta ni keluar. Bila perah susu ni keluar, melimpah roh.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Allahumma akthir mala fulanin lil mani'il awwal. Nabi bagi satu doa pelik. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kawan hak mola tadi, hak kedekut bakhil tadi ni, hak minta unta tak mau bagi tadi ni, bagilah kepada dia harta yang berlungguk-lungguk. Nabi doa, Nabi kata, Allahumma akthir, ya Allah, ya Tuhanku, perbanyakkanlah mala fulan lil mani'il awal, perbanyakkanlah harta kawan hak mola tadi, kawan hak minta tak mau bagi tadi, hak kedekut tadi ni, minta supaya Allah bagi banyak lagi harta dia. Waj'al rizqa fulan yawman biyawm lilladhi ba'atha bin naqah. Nabi kata, dan bagilah rezeki kepada kawan hak bagi unta ni, rezeki yang ala kadar tapi mencukupi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila macam tu hadis dia, jadi satu pening kepada orang duk fikir. Pasal apa Nabi SAW doa kepada kawan yang kedekut ni supaya harta lagi banyak? Pasal apa Nabi doa kepada kawan yang pemarah ni, harta dia biar ala kadar tapi cukup? Ulama hadis terang benda ni. Ulama hadis kata apa? Kadang-kadang harta yang banyak itu membawa musibah kepada orang yang punya harta itu. Kadang-kadang harta yang banyak itu menjadi fitnah kepada orang yang punyai harta itu. Sebaliknya, harta yang ala kadar itu, harta itulah yang memberi keberkatan kepada tuan punyanya. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltaqa mu'minani ala babil jannah. Mu'min ghani wa mu'min faqir. Kana fi dunya فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس. ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فقال يا أخي ماذا حبسك؟ والله لقد حبست حتى خفت عليك. فيقول يا أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها ما وصلت إليك حتى سال مني العرق. أو كما قال. Hadis ini dikeluarkan di dalam kitab Al-Muttajir Rabih. Dan kata Imam Ad-Dimyati, hadis itu rijalnya sahih. Daripada Abdullah bin Abbas, kata dia, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, esok ni, waktu doa ada di hari akhirat esok ni, Allah akan takdirkan berjumpa dua orang yang beriman di depan pintu syurga. Dua orang, dua-dua mukmin, dua-dua orang beriman jumpa di depan pintu syurga. Tapi dua-dua ni, hak seorang ni mukminun ghani, yang seorang lagi wa mukminun faqir. Kana fid dunya. Atas dunia dulu, hak seorang ni kaya, hak seorang ni faqir, miskin. Tapi dua-dua beriman kepada Allah. Berjumpa di depan pintu syurga. Fa udkhilal faqirul jannah. Yang si faqir miskin ini masuk syurga. Dimasukkan dia ke dalam syurga. Wa hubisal ghani ma syaa Allahu an yuhbis. Manakala si kaya ni sudah tertahan selama masa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, summa udkhilal jannah, baru masuk. Dua-dua mukmin, seorang kaya, seorang miskin. Bila sampai di depan pintu syurga, hak miskin masuk dulu, hak kaya tertahan di situ.
falaqiyahul faqir. Selepas satu tempoh masa yang fakir ni duduk dalam syurga, barulah hak kaya ni masuk, berjumpa depa ni. Faqala, kata yang fakir miskin ini, dia kata, ya akhi, madza habasak? Dia kata, awsai hang tersangkut, awsai hang tak masuk sama dengan aku masuk. Apa yang menyebabkan hang kena tahan? Wallahi laqad hubista hatta khiftu alaik. Dia kata, demi Allah, aku sampai naik takut ku hang tak boleh masuk. Aku dah masuk lama dah, duk tunggu hang tak nampak mai. Aku sampai rasa tahta hang ni tak boleh masuk syurga tu. Fayaqul, maka kata si kaya ini, dia kata, ya akhi, inni hubistu ba'daka mahbasan fazi'an karihan. Dia kata, kawan, ya akhi, wahai saudaraku, hang tahu tak, dia kata, selepas hang masuk, aku tersangkut di luar sana, aku tak boleh masuk, aku tertahan di sana dengan satu tahanan fazi'an karihan, satu tahanan yang teruk. Bukan duk tunggu saja, tunggu dalam keadaan susah. Fazi' ni maksudnya huduh. Karih, makruh. Makruh, benda yang suka. Karihan maksud, aku kena tunggu dah aku tak suka duk kena tunggu lama macam tu. Ma wasaltu ilaika hatta sala minnil araq. Dia kata, ni nak bolehkah aku dapat masuk dan sampai jumpa hang ni, hang tahu peluh aku ni bercerau. Dia kata, duk tunggu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis tu dia kata, ma law waradahu alfu ba'ir kulluha akalahu hamdin la sadarat anhu rawa. Dia kata, punya banyaknya peluh aku ni, kalaulah ada unta 1000 ekor mai duk jilat peluh aku ni, kenyang mereka. Dia kata, kenyang mereka jilat peluh aku ni. Punya teruknya masa menunggu aku nak boleh masuk ke dalam syurga ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis tu nak bagi tahu dekat kita, kata, jadi orang kaya atas dunia ni sono, tapi hisap dia panjang. Every single cent, setiap satu sen yang ada dalam saving kita, yang ada di dalam simpanan kita, duit yang ada dalam kepunyaan kita, akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Every single cent Tuhan akan tanya. Duit ni mai daripada mana? Jalan halal ke? Jalan haram ke? Jalan syubhah ke? Duit ni belanja ke mana? Belanja ke halal ke? Belanja ke haram ke? Belanja ke jalan yang syubhah ke? Semua tu nak kena declare, nak kena isytihar di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, lambat dia nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni fi zumratil masakin wa inna ashqal ashqiya man ijtama'a alaihi faqrud dunya wa azabul akhirah. Atau kama qal, kata Al-Munziri, ini nama ulama hadis, dia kata hadis ini dari segi sanadnya sahih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi berdoa, Nabi kata, Allahumma ahyini miskinan. Nabi minta, Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta supaya dia dihidupkan dalam keadaan miskin. Wa tawaffani miskinan. Nabi kata, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan aku miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Nabi kata, ya Allah, bangkit di hari akhirat esok, himpunlah aku bersama dengan orang miskin.
Wa inna ashqal ashqiya. Nabi kata, tapi ingat, manusia yang paling celaka, man ijtama'a alaihi faqrud dunya wa azabul akhirah, ialah orang yang masa hidup atas dunia dia miskin papa kedana, akhirat masuk neraka. Nabi kata, jadi orang miskin itu ada banyak kelebihan dia, ada banyak kebaikan dia. Apa kebaikan dia? Kalau dia miskin di atas dunia, dia tak sombong. Biasanya orang miskin tak sombong. Kebaikan dia apa dia? Di hari akhirat, kebaikan di hari akhirat, dia tidak dihisap lama kerana dia tak ada harta. Nabi kata, bagus jadi orang miskin. Tapi Nabi kata, jaga baik-baik. Jangan sampai atas dunia miskin, akhirat masuk neraka. Orang yang paling celaka, Nabi kata, adalah orang yang di atas dunia miskin, di hari akhirat masuk neraka. Kalau orang kaya masuk neraka tak apa juga, pasal atas dunia dia kaya. Kemudian dia masuk neraka pun dia dah kaya dah, dia dah senang dah, dia dah hidup mewah dah. Ini atas dunia miskin, akhirat masuk neraka. Nabi kata, ini manusia paling celaka. Dan yang paling baik apa dia? Orang yang di atas dunia kaya dengan duit halal, dan akhirat dia di syurga. Itu paling baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan salah faham. Setelah kita baca 2-3 hadis ni, jangan salah faham. Islam tidak anti dengan kekayaan. Islam tidak larang orang Islam jadi kaya. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dikelilingi oleh ramai sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kaya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab kaya. Sayyidina Uthman bin Affan kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu start dengan miskin, akhir hayat dia kaya. Nabi SAW susah, tapi Nabi dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang kaya. Yang sahabat-sahabat ini menjadi funder, menjadi pembiaya kepada dakwah Nabi SAW. Maksud dia, jadilah orang Islam yang kaya, tapi kaya yang bersyukur pada Allah. Jadilah orang Islam yang kaya, orang kaya yang tidak lupa dirinya. Jadilah orang Islam yang kaya, yang makin kaya, makin taat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang Islam yang kaya, yang kekayaan dia digunakan untuk infak, untuk belanja, membantu orang-orang Islam yang susah, yang ada di keliling dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, kharajtu lailah minal layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah ليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فقلت أبو ذر جعلني الله فداءك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعال قال فمشيت معه ساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه بيمينه وشماله
wa baina yadayhi wa wara'ah wa amila fihi khaira. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Dzar radhiyallahu an. Dia kata, satu hari aku keluar daripada rumah, jalan tengah malam. Tiba-tiba aku nampak Nabi SAW juga duduk berjalan seorang-seorang. Abu Dzar kata dia duduk di rumah saja, keluar daripada rumah berjalan malam-malam, nampak Nabi SAW juga duduk berjalan seorang-seorang. Laisa ma'ahu insan, tak ada siapa dengan Nabi berjalan seorang dalam gelap. Kata Abu Dzar, fazanantu annahu yakrah ayyamshi ma'ahu ahad. Abu Dzar bila daripada jauh dia nampak Nabi duduk berjalan seorang-seorang, dia ingat dalam diri dia. Dia kata mungkin Nabi nak privacy. Nabi tak mau ada siapa-siapa kacau dia. So dia tak bercadang nak pi tegur Nabi. Mungkin dia kata Nabi saja malam tu nak cari privacy, keluar seorang-seorang berjalan. So dia kata dia tak bercadang nak tegur Nabi. Faja'altu amshi fi dhillil qamar. Maka dia pun berjalan jauh daripada Nabi. Dia duduk berjalan di belakang Nabi, jalan pelan-pelan di bawah cahaya bulan. Faltafata fara'ani. Tiba-tiba Nabi SAW beralih ke belakang. Nabi beralih, Nabi nampak Abu Dzar ni dalam gelap malam. Tak kenal siapa. Nampak macam ada satu orang di belakang. Faqala Nabi SAW, man haza? Bila Nabi tengok nampak kelibat, nampak bayang macam ada orang duk ikut dia di belakang, Nabi kata, siapa ni? Faqultu Abu Dzar. Dia pun kata, saya Abu Dzar. Ja'alanillahu fida'ak. Dia kata, ya Rasulullah, saya surrender, saya jadi tebusan Tuhan. Maksudnya Tuhan nak buat apa, saya buatlah. Saya tak ada niat tak elok. Qala ya Abu Dzar, ta'ala. Tiba-tiba Nabi kata dekat dia, Abu Dzar, ta'al. Nabi kata, mai join sekali, duduk berjalan ni. Kata Abu Dzar, famashaitu ma'ahu sa'ah. Maka aku pun pergi berjalan sama dengan Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, innal mukthirin humul muqillun yawmal qiyamah. Tengok yang kata Nabi, tuan-tuan. Sahabat, kalau ikut Nabi, tak akan ikut sia-sia. Mesti dapat ilmu. Walaupun benda tu tidak dirancang, walaupun benda tu tidak diplan daripada awal, terjeromoh tengah jalan. Nabi keluar malam-malam berjalan, Abu Dzar pun kebetulan keluar berjalan malam-malam. Nabi sedang kata dia ada di belakang. Nabi tanya, siapa ni? Dia kata, saya Abu Dzar. Nabi kata, mai jalan sekali dengan saya. Abu Dzar pergi berjalan sama dengan Nabi. Terus Nabi SAW bagi ilmu kepada Abu Dzar. Kata Nabi SAW, innal mukthirin humul muqillun yawmal qiyamah. Nabi kata, wahai Abu Dzar, hang dengar elok-elok. Sesungguhnya orang yang masa hidup di atas dunia, dia gila kaut harta. Nabi kata, sesungguhnya orang yang al-mukthirin, orang-orang yang atas dunia ni, otak tak ada fikir lain. Fikir nak kepui harta. Otak dia fikir 100 nak bagi jadi 1000, 1000 nak bagi jadi 10,000, 10,000 nak bagi jadi 100,000, 100,000 nak bagi jadi 1,000,000. Otak duk fikir nak kampui, duk fikir nak kepui harta. Nabi kata, sesungguhnya orang yang di atas dunia, dia jenis macam ni. Jenis otak fikir nak buat harta. Humul muqillun yaumal qiyamah. Nabi kata, di hari akhirat esok, mereka akan jadi orang yang serba kekurangan. Kalau dia atas dunia, otak dia tak ada fikir lain, melainkan fikir nak harta, 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 harta. Di hari akhirat esok, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dia orang yang serba kekurangan. Pahala kurang, amal baik kurang, belah kesian Allah kepada dia kurang, dia akan jadi orang yang serba kurang di hari akhirat esok. Illa,
Nabi kata melainkan orang kaya man a'tahu Allahu khaira. Orang kaya yang masa dia hidup di atas dunia, dia kaya tapi Allah bagi dekat dia khair. Allah bagi dekat dia kebaikan masa dia duduk di atas dunia dulu. Dia jadi orang kaya, tapi orang kaya yang Allah bagi dekat dia kebaikan. Anda ingat tak hadis Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi dia faham agama. Maksudnya dia di atas dunia dulu kaya, tapi Allah bagi dia ni kebaikan. Kebaikan dia apa? Dia kaya, tapi orang kaya yang faham agama. Dia ni kalau di atas dunia dulu dia kaya, tapi dia orang kaya yang faham agama. Fanafaha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ah. Yang dia ni masa atas dunia dia kaya, tapi kaya yang ada kat dia tu, dia tolong orang. Dia tolong orang di kanan dia, dia tolong orang di kiri dia, dia tolong orang yang ada depan dia, dia tolong orang yang ada belakang dia. Wa amila fihi khairah. Dan dia boleh manage, boleh urus harta dia tu dengan baik. Dia selamat di hari akhirat esok, dia tidak akan dijadikan orang yang serba kekurangan. Maksud hadis ni apa tuan-tuan? Maksud hadis ni ialah Islam tidak anti dengan kekayaan. Tapi Islam mau orang Islam bila jadi kaya, jadilah orang kaya yang baik. Orang kaya yang faham agama. Orang kaya yang kekayaan dia boleh menambahkan lagi pahala dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 12. Baharul Mazi jilid 12 muka surat 201. Muka surat 201. Kita masuk bab ma jaa fi karahiyatil qaran bainat tamrataini. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tegah menghimpunkan 2 biji kurma sekali suap dalam mulut. Orang jamu kot ni musim orang balik Mekah kan. Kurma, biji kismih, biji janggut dengan delima Mekah. Bati hidang atas meja, kita balik masjid lagi singgah rumah dia, dia letak kurma, tangkap 2 sekali dalam mulut, tangkap 2 sekali, 5 kali tangkap kelia pinggan tu. Boleh tak boleh buat lagu tu? Boleh tak boleh buat lagu tu? Dia kata, ketahuilah saudaraku, makan itu hendaklah cukup membawa adabnya. Itu dia. Dia start lagu tu. Dia kata kita makan ni biarlah beradab. Begitu. Supaya berperangai dengan perangai orang yang baik-baik. Orang yang ada adab, orang yang ada akhlak, ini orang baik. Istimewa pula masuk di dalam jamuan orang. Janganlah tunjuk buruk makan ataupun kebuluran. Kasar dia tulis ni. Dia kata apatah lagi kalau kita makan ramai-ramai, jangan tunjuk kita ni kebulung. Kebulung ni teruk entah. Kalau kata tunjuk lapang pun teruk dah. Bulung ni dia teruk pada lapang ni. Bulung ni. Maka siapa memperbuat buruk makan ataupun tunjuk bulung itu, maka dapatlah dia satu sifat yang dikeji oleh adat dan oleh syarak. Orang yang tunjuk kebulung ni, dia kata bukan agama, kata tak elok. Dari segi adat pun tak elok. Dia kata benda ni bukan tak elok dari segi agama saja. Dari segi adat kita pun tengok tak elok. Misalnya satu orang kena lapang ataupun beberapa orang kena kebuluran. Kemudian dijamu oleh orang lain untuk makan kurma. Contohnya satu kumpulan orang, semua ni tengah lapang. Satu orang panggil, nak jamu makan. Maka tidaklah boleh menyuap 2 biji kurma semulut, kerana yang demikian itu menunjukkan perangai buruk makan. Walaupun kita dalam lapang, bila orang jamu kita, jangan tunjuk kata kita tu kebulung. Dia kata, tambahlah tak lapang. Kalau lapang pun jangan tunjuk kata kita tu lapang sangat. Jangan, dia kata. Begitu.
Dan mengambil hak punya taulan yang makan. Kalau makan ramai-ramai, kita pergi tangkap dua sekali, ada orang tak ada makan. Kita sudah makan hak dia. Itu maksud dia. Kerana jikalau engkau makan 2 biji sekali suap, dan kawan kamu sebiji sekali suap, maka sudahlah kamu makan hak kawan sebelah kamu punya. Kalau kita duduk jalan dua, dia duduk jalan satu, memang kita makan hak dia. Begitu. Dengan kerana itu, ditegah oleh syarak kita. Ada yang mengatakan haram kelakuan itu. Perangai, orang putih kata selfish. Selfish ni maksud apa? Penting diri sendiri. Perangai pentingkan diri sendiri ni, bukan agama tak suka. Kita pun tak suka. Perangai orang yang penting diri sendiri ni, bukan kata agama tak suka. Kita pun tak suka. Kalau orang jenis penting diri ni, kita pun tak suka. Begitu. Dan ada yang mengatakan perangai yang macam itu makruh, dia kata. Perangai yang tak disukai. Bermula dalil yang menunjukkan tegah kelakuan yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Itu kata cantiknya kitab Bahrul Mazi ni. Dia bawa apa topik pun, dia baji dengan hadis. Baji. Mata cangkui kita, bila buh di kayu tu dia longgang, nak perkejap dia kena buat apa? Buh baji. Bila masuk baji tu, mata tu dia kejap, dia tak longgang dah. Kita nak menyangkui, nak menarah, nak apa senang. Quran dengan hadis ni dia baji. Bila satu orang main habang kat kita, kita hang minggu depan nak puasa ke tak? Kita tak puasa apa? Apa ni puasa tak habis-habis ni? Ada orang kata lagu tu. Dia kata apa ni puasa tak habis-habis ni? Hari tu dah habang tak Ramadan. Selamat dah raya puasa, raya apa dah. Main nak raya haji baru ni pula. Piduk baca pula ayat Quran, baca wal fajri wal layalin ash. Piduk habang pula 1 sampai 10 hari bulan Zulhijjah itu hari-hari yang istimewa. Lepas tu suruh puasa pula 1 sampai 9. Puasa lagi dia kata. Kalau tak puasa, kalau tak boleh puasa 1 sampai 9 pun ambil 9 sahaja hari wukuf. Puasa lagi dia kata. Aku dia kata selama ni aku pun mengaji juga, aku taklah jahil sangat. Dia kata aku mengaji juga, tapi ni baru aku duduk dengar kata macam-macam puasa duk dah. Dia nak marah orang suruh dia puasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Minggu depan apa dia tuan-tuan? 9 dengan 10 Muharram. 9 jatuh hari Senin minggu depan. Dia panggil Tasu'ah. Hari 9 Muharram. Dia panggil Tasu'ah. Hari Selasa 10 Muharram. Dia panggil Ashura. 10 Muharram. Nabi SAW puasa 10 Muharram ini. Sejak daripada Nabi duduk ada di Mekah. Nabi duduk ada di Mekah ni, orang kapiak Quraisy puasa 10 Muharram ni hari puasa kapiak Quraisy. Nabi, apa istimewa 10 Muharram ini sampai orang kapiak Quraisy puasa? Ni nak abang kata istimewanya Ashura ini 10 Muharram ni sampai kapiak Quraisy hak sembah berhala ni pun puasa. Bila Nabi SAW hijrah dari Mekah mai ke Madinah, orang Yahudi Madinah pula puasa hari 10. Nabi tanya orang Yahudi Madinah, Nabi tanya ni, apa pasal hampa puasa hari ni? Hari 10 Muharram ni. Mereka kata hari ni hari istimewa. Hari Nabi Allah Musa AS dan Bani Israel selamat daripada Fir'aun. Maka kami orang Yahudi, kami orang Bani Israel, kami merayakan hari ini, hari 10 Muharram ini, sempena dengan selamatnya Musa dan keturunan kami daripada Fir'aun. Nabi Muhammad SAW kata apa? Kalau itu sebabnya, bukan hampa. Nabi Muhammad kata, aku lebih berhak puasa pada hari ini. Maka Nabi puasa pada 10 Muharram dan Nabi menyuruh sahabat-sahabat puasa pada 10 Muharram. Cuma Nabi kata apa?
Kita tak mau serupa dengan orang-orang Yahudi. Sebab Yahudi puasa 10 Muharram saja. Nabi kata, kalau umur aku panjang. Nabi kata, next year, tahun depan, aku akan puasa 9 dan 10. Supaya berbeza dengan puasa orang-orang Yahudi. Tapi umur Nabi tidak panjang. Tak sempat nak sampai Muharram tahun yang berikutnya, Nabi SAW sudah wafat. Jadi maksudnya apa? Minggu depan, hari Senin dengan hari Selasa, 9 dengan 10 Muharram, puasalah. Supaya ada tambah sikit pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mati esok, paling-paling tidak pun bila dicek amalan kita, pernah juga seumur hidup kita puasa Ashura. Nabi kata apa lagi? Nabi kata puasa 10 Muharram itu, ganjaran yang Allah nak bagi apa dia? Diampunkan dosa-dosa kecil dia tahun lepas. Tuan-tuan, ini special offer. Ini satu tawaran istimewa yang Nabi SAW bagi tahu dekat kita. Tak buat rugi besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah minggu depan, Isnin dengan Selasa kita puasa insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Balik kepada hadis ni tadi, dia kata Nabi SAW bersabda, daripada hadis Nabi SAW, kata dia, an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah SAW an yuqrana baina at-tamrataini hatta yasta'zina sahibah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, Nabi SAW tegah menghimpunkan 2 biji kurma sekali suap, melainkan setelah minta izin daripada kawan yang sama makan. Itu hadis dia. Nabi larang kita ambil sekali 2 biji buah dalam mulut. Nabi larang. Melainkan kalau ada kawan-kawan duk makan, minta izin. Abang kat mereka kata, ni aku abang tu lapang sungguh. Abang kat mereka, aku minta izin, aku lapang sungguh. Aku nak buh sedah 2 biji. Tak apa ke? Kalau mereka kata banyak cantik, tak boleh. Kalau mereka kata, okeylah, tak apa, kami pun dah kenyang dah, jalan 2 sekali. Nabi SAW kata tak boleh kalau tidak dapat izin daripada kawan yang duk makan sekali. Kita makan si daging. Si daging dia bubuh daging seketui tengah tu. Kan? Makan 4 orang setalam. Pekat tarik bahagian masing-masing. Nasi bolehlah tarik seorang satu. Daging seketui tu nak buat lagu mana? Kalau pergi kena setalam dengan selfish ni, dengan kaki penting diri ni, dia cobek tu semua cobek besar aja kat dia. Tinggal kat kita sikit-sikit. Ayam asam pun dia bukan cedok tu, dia ambil mangkuk dia tuang kat dia lagu tu. Sedah dia tuang tinggal setengah, 3 lagi makan setengah dia seorang. Kan? Bila kita kena setalam dengan kaki macam ni, kita nanti tak syok. Kita nanti tengok dia, awak dia ni perangai tak senonoh. Tak syok. Orang tak syok, agama lagilah tak bagus perbuatan yang macam tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibni Abbas, dan katanya lagi bermula hadis itu hasan lagi sahih. Okey, clear benda tu. Masalah dia kata makan kurma dengan kawan. Sesungguhnya pada hadis tadi menunjukkan tegah makan 2 biji kurma sekali suap masuk mulut. Apabila makan itu bersama dengan kawan, melainkan kawan izinkan dia makan seperti yang demikian itu. Kawan bagi baru boleh ambil 2 biji sekali. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Muslim, bermula tegah ini dimuafaqah orang atasnya. Okey, dari segi larangan semua ulama kata ya. Pasal sabit dengan hadis. Melainkan minta izin akan kawan-kawan, sekiranya diizinkan maka tidak salah ia. Kata Imam Nawawi, dan bersalah-salahan ulama pada ini tegah haram atau makruh. Yang ni. Ini tuan-tuan kalau belajar usul fiqh, dia ada kaedah dia. Ayat Quran ataupun hadis apabila dia main dengan lafaz larang, dia boleh jadi 2 aja. Sama ada haram atau makruh. Dia tak boleh jadi sunat. Bila benda tu dilarang, sama ada larang tu haram atau larang tu makruh.
Kalau dia mai perintah suruh dalam Quran, dalam hadis, dia mai perintah suruh. Perintah suruh ni dia boleh jadi dua ya. Apa dia? Sama ada wajib ataupun sunat. Dia tak boleh jadi haram. Itu kaedah dia. Jadi bab ambil 2 biji kurma buah dalam mulut ni dilarang. Larang tu haram ataupun makruh. Itu perbincangan dia. Dan dia kata adakah benda itu haram ataupun makruh atau semata-mata adab sahaja. Maka telah dinaqal oleh Al-Qadhi Iyad daripada ahli zahir bahawasanya tegah itu haram. Sebahagian ulama kata haram. Nampak tuan? Bila kata tegah ni dia ada 2 pendapat. Haram atau makruh. Samalah macam kita sebelum raya haji itu. Orang pakat duk tanya. Dia kata, Ustaz, betul ke ni saya ni umur dah 57 dah tahun ni. Saya duk buat korban pun boleh kata tiap-tiap tahun. Tapi baru tahun ni saya dengar. Kata apa dia? Kalau kita niat nak buat korban, betul ke kita tak boleh gunting rambut, kita tak boleh potong kuku apa semua? Betul ke? Okey. Kita kata apa? Betul ada hadis. Betul ke buat orang itu? Betul ke? Saya tak pernah dengar lah. Dah pasal orang tak mengaji. Tak mengaji memang tak dengar lah. Bila kita mengaji baru kita dengar. Ada Quran ke? Ada hadis ke? Nak cengih lagi. Kita kata Quran tak ada lah. Tapi dalam hadis ada. Yang melarang benda tu. Tak bagi. Kita sebarang bulu. Bukan gunting rambut aja. Sebarang. Tak boleh piduk cabut bulu ketiak ke. Tak boleh piduk repair misai ke. Apakah sebarang bulu yang tumbuh di badan ni. Tak boleh kita buang. Kalau kita niat nak buat korban. Start daripada 1 Zulhijjah. Sampailah hari binatang itu dikorbankan. Oh, saya ni jenis duk tumbuh janggut ni macam biji kelulut ni jenuh kalau kata tak boleh cukup. Ustaz, saya abang betul, saya ni bulu man dia kata. Saya kalau cukup pagi Ustaz, lepas sembahyang subuh saya cukup, dia kata sebelum maghrib naik lah. Dia naik lah jadi macam baldu, dia kata. Ustaz, bayangkanlah kalau kata saya nak buat korban raya ketiga, dia kata. Ni daripada 1 Zulhijjah ni sampai raya ketiga, Ustaz dia nak jadi apa punya semak samun. Dia duk main macam tu. Okey. Jadi cerita larangan cukong ni, larangan tu kalau cukong haram ataupun makruh. Itu perbincangan dia. Larangan ada, tapi haram ataupun makruh. Bila tengok perincian di kalangan mazhab 4. Oh, Imam Syafi'i kata apa? Makruh, dia kata. Tapi ada pendapat imam mazhab yang kata haram. Imam Ahmad bin Hanbal kata haram. Jadi masing-masing dengan hujah masing-masing. Jadi kalau kita rasa macam berat sangat, kalau kita buang, tidak menjadi dosa. Cuma di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, dia kata walaupun benda tu makruh, tapi oleh kerana ada larangan Nabi SAW, kalau kita nak buang juga, kita nak cukong juga jambang kita, istighfar banyak-banyak. Kerana secara sedar kita melanggar larangan Nabi SAW. Dia memang macam tu punya cerita. Baik. So, di sini dia kata, yang kata piduk tangkap kurma 2 biji sekali buah dalam mulut ni, dilarang. Yang tu semua orang mengaku, kata dilarang. Tapi haram ataupun makruh. Sebahagian ulama' kata haram. Tak boleh piduk hanggau ambil 2 sekali. Kalau kita makan ramai-ramai, tanpa mendapat izin daripada kawan yang sama-sama makan. Dan lain daripada ahlu zahir kata, tegah itu makruh dan menyalahi adab. Okey, dia cerita dia macam tu. Dan yang betulnya ada tafsil, dia kata ada detail huraian dia, iaitu jika ada makanan itu berkongsi antara beberapa orang, maka makan dihimpun banyak-banyak, maka dengan menghimpun dan sekali banyak-banyak suap itu haram. Dia kata kalau nak diterangkan secara detail, kalau kita duk makan ramai dan makanan ada dalam talam, 5 orang 6 orang sekali nak makan, kita pergi duk tangkap 2-3 ketui sekali, itu haram, dia kata. Melainkan kalau kawan-kawan kita bagi izin dan berhasil redha dengan terang-terang cakap mereka itu padanya. Mana nak tahu kata mereka kata tak apalah hang makanlah, hang nak ambil 2 ke 3 ke, hang nak cekak sekali ambil ke, hang punya pasal. Macam mana nak tahu kata mereka izin? Sama ada izin itu mereka cakap terang-terang. Kita duk makan 5 orang,
Kita nak ambil 2-3 ketua sekali kerana kita lapang. Kita kata dekat 4 orang lagi, saya minta izin ni, saya lapang ni, saya makan 2 biji sekali, boleh ke? Dia kata, Masya Allah, bismillah, bismillah. Bismillah, dia kata kat kita. Entah ini style mana entah ni? Style orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang, dia kalau dia duduk lalu, kita duduk makan, kita kata, Syekh, mari makan. Bismillah. Bismillah, dia kata. Sunnah orang Pulau Pinang ni. Kan? Bismillah, dia kata. Kita kata, mai ni duk ada ramai ni makan. Selamat, selamat. Dia kata, selamat. Tu orang Pulau Pinang juga. Selamat, selamat. Dia doa selamat kat kita nak makan ni. Kan? Kalau sekiranya izin tu melalui cakap, okey, jalan. Makanlah 2-3 biji sekali. Ataupun dia kata, dengan apa yang menempati tempat yang sarih. Ataupun dia tak cakap mulut, tetapi dengan body language. Misalnya, body language. Kita kata dia ni, saya minta izin ni, saya nak makan 2-3 biji sekali. Dia buat lagu tu. Dia buat lagu tu. Tu maksud apa tu? Makan lah. Line clear. Lagu tu lewat. Kan? Ini masalah orang yang dengar radio. Apa ustaz dia buat apa ni? Dia buat lagu ni. Kan? Tapi kena pastikan kalau dia jenis duk kepak tengkok, tak pakai lah tu. Ada orang dia jenis duk saja duk kepak tengkok. Kan? Dan ni, kita kata ni, saya ambil 2 sekali tak apa kan? Dia buat gitu. Body language yang boleh difaham, kata dia memberi izin untuk kita makan 2 biji sekali. Pun okey, dia kata. Ataupun dengan karinah, hal atau petunjuk atas mereka itu sekalian, ataupun macam mana cara pun yang kita faham, kata dia bagi. Kita kata, saya lapang ni, saya nak makan sekali 2 biji, boleh ke? Lagu ni menyangkat. Tu apa tu? Boleh tu. Boleh, jalan. Apa juga cara yang membawa maksud, kata dia bagi. Dengan sekira-kira, dengan yakin ataupun dengan zon yang kuat bahawa mereka itu redha. Ni siapa ni, saya ambil 2 sekali ni, dia senyum cukup manis lah. Boleh tu. Boleh. Kalau dia tarik muka, jangan. Itu kena faham. Dia kata daripada cara-cara tu. Dan manakala syak pada redha mereka itu, maka itu haram. Kalau kita kata ni, saya makan 2 biji sekali tak apa ke? Dia buat sengak, dia buat jegir kat kita. Itu bahaya. Itu jangan. Ambil sebiji makan. Tuan-tuan, dahsyat yang kata agama ni, dia pergi detail ambil macam tu. Pernahkah kita ambil berat agama sampai macam tu punya detail? Mana ada, kita belah ikut dannya. Macam mana ada kira benda ni semua? Baik. Dia kata, dan jika ada makanan itu bagi orang lain daripada kawan-kawan yang sama makan, atau bagi seorang daripada kawan yang sama makan, disyaratkan redanya sendiri. Ada orang lain lagi nak makan misalnya. Dia habanglah ni, ada kawan kita nak mai lagi ni. Tak boleh makan. Pasal apa? Kita belum dapat izin daripada kawan tak mai lagi tu. Begitu. Maka jika dihimpun 2-3 biji sesuap, nescaya jadi haram tanpa izin itu. Tu dia. Adab punya jaga sampai macam tu. Masalah, makan kurma beramai-ramai. Telah lalu diterangkan makan kurma berkongsi dan padanya dan dengan orang lain. Maka jika adalah makanan itu bagi seorang, tiba-tiba diajak orang lain makan sama-sama, maka ia pun buat makan banyak-banyak sesuap, maka itu tidak haram kerana kurma tu hak dia punya. Pula dah. Dia punya kurma. Dia bubuh dalam piring, dalam pinggan tu, lepas tu dia keluar, kita panggil mai makan. Dia kata, Mat, mai. Zul, mai. Awang, mai. Panggil mai 10 orang, semua pakai mai 10 orang, dia duk cekal 5 sekali bola mulut dia. Ni pun bodoh panggil juga. Yang pergi panggil orang, lepas tu pergi buat lagu tu, buat apa? Tapi dari segi hukum, salah tak salah? Tak salah. Dia kata, pasal apa? Pasal kurma dia punya. Karut dia ni. Dia ni kat, walaupun tak salah, silap bulan kena dia ni dengan kawan dia panggil ni. Kan? Baik. Masalah. Dia kata, makan beramai-ramai akan makanan yang sedikit. Kata Imam Nawawi, jika ada makanan tu sikit, maka seelok-eloknya jangan banyak-banyak sekali suap supaya menyamai dengan kawan-kawan. Adab lah, dia nak ajak adab kat kita. Dan jikalau makanan itu ada banyak, sekira-kira lebih daripada makan mereka itu, maka tidak mengapa makan banyak-banyak sekali suap. Tengok makanan banyak ke sikit. Kalau makanan banyak, nak suap banyak, makanlah. Tapi kalau makanan sikit, jangan duk buat suap banyak-banyak. Baik, tuan-tuan tengok yang berikut tu. Bab ma jaa fi istihbabit tamr. Itu bab yang datang pada menyatakan bagus
simpan kurma. Ini Islam nak bagi tahu kat kita satu benda baik. Apa dia benda baik tu tuan-tuan? Benda baik tu ialah fikir masa depan. Islam nak ajak kat kita satu benda, apa dia? Thinking of the future. Orang putih kata, fikir masa depan. Ni ada depan ni bukan semua kerja kerajaan. Ada yang kerja private sector. Ada kerja bank, ada kerja LHDN, income tax, ada kerja buat menjaga sendiri dan sebagainya. Ini semua tak ada pencen. Ini semua tak ada pencen. Duit gaji kita masuk caruman EPF, masuk caruman KWSP. Hak itulah belanja masa depan kita. Kalau kita tak berhemah dalam berbelanja, kalau caruman kita tak banyak mana, ditakdirkan Allah pula umur kita panjang. Masalah nanti mai. Masalah nanti mai. Berbanding dengan orang yang makan gaji kerajaan. Mereka ada pencen. Bila dah pencen, kalau ditakdirkan dia umur panjang pun, dia ada pencen. Ada pencen 1,500, ada pencen 2,500, ada pencen sampai 5,000. Tengok dia pencen duk grade berapa. Dia ada duit pencen. Tapi bagi orang yang kerja swasta, EPF itulah saja tabungan untuk masa depan dia. Rupa-rupanya bab ni pun Islam bagi tahu juga. Beringat tentang masa depan. Sebab langit tak selalu cerah. Kita tak tahu kita punya future esok dia nak main macam mana. Tuan-tuan tahu tak zaman lah ni, satu orang ada duit 1 juta, Tuhan boleh buat dia jadi muflis. Satu orang simpanan ada 1 juta, duit dia ada 1 juta dalam simpanan, Tuhan boleh bagi dia jadi muflis. Macam mana tuan-tuan? Allah bagi dia kena satu penyakit, yang penyakit tu belanja berubat habis duit. Belanja berubat habis duit. Sekali masuk hospital swasta, tuan-tuan pergi masuk ni KMC ni, bisui seketui aja kena 8,000. Satu sahabat kita naik bisui seketui, nak potong bisui 8,000 kena. Masuk berjalan, keluar usung. Bukan usung pasal apa, usung terkejut kena 8,000 tu, usung keluar. Dia duduk buah dalam poket ni, duk agak dalam 1,500, dia kira banyak ni, dia duduk baca ni, habis kuat pun 1,000, pun bisui. Dia kata bisui, cara sebut bisui tu pun bisui, dia kata. Bawa 1,500. Minor operation, potong apa kali lebih kurang, dia tempel plaster apa semua, keluar pergi nak bayar, pergi 8,000, terkejut. Dia kata tengok betul-betul 8,000 ke 800? 8,000, dia kata. Takkan kot? Kot tak kot lah, 8,000 lah. Kalau Tuhan bagi bawang 10 gitu habis duit EPF tu. Belum cerita penyakit hak Tuhan nak main ni, penyakit kronik yang berubat tak baik. Pergi kena kanser, wal'ayazubillah. Pergi kena kanser. Ini Allahu Akbar tuan-tuan. Masuk hospital keluar, masuk hospital keluar. Mula-mula masuk private hospital, kena berapa ribu, bayar, lama-lama habis. Pergi masuk hospital kerajaan. Masuk, tuan-tuan, Tuhan dia nak habis duit kita ni sat aja. Kalau Tuhan nak kenakan musibah malang tu dekat kita, habis. Maka dengan kerana tu, dia main tajuk ni, dia nak cerita kat kita apa dia? Orang Islam ini kena fikir masa depan. Baik. Dia kata bab yang datang pada menyatakan simpan kurma. Ini dalam konteks orang Arab. Orang Arab makanan mereka apa dia tuan? Kurma. Lagi gandum, buat roti. Dalam konteks kita orang Melayu di Malaysia ni apa dia? Makan nasi, padi. Tuan tengok rumah orang dulu-dulu dia ada kepok padi. Dia ada bekas buat rumah kecil untuk simpan padi. Pasal apa? Simpanan masa depan. Ini benda rupa-rupanya diajar oleh agama. Ketahuilah saudaraku, simpan makanan itu diharuskan oleh syarak, dia kata. Menyimpan itu agama suruh, dia kata. Dan Nabi SAW pun ada buat menyimpan makanan itu. Boleh tahan hingga setahun. Nabi buat.
Kurma, keringkan kurma itu, simpan. Dan kurma yang dikeringkan ini boleh tahan setahun untuk makan dia. Dia kata, lihat dalam masalah dalam juzuk yang lain. Istimewa pula orang yang beranak bercucu. Lagilah pula dia kata orang yang jenis ada anak ramai, lagi dia kena fikir benar ni. Tuan, orang kerja private ni, kerja swasta. Dulu pula pergi menikah lambat. Pergi menikah lambat. Umur 32 baru menikah. Pergi menikah pula, pergi ambil bini umur 18. Oh, cantik. Sampai hantar anak pergi tuition, orang tanya, ni cucu nombor berapa Haji? Orang tanya kita, ni cucu nombor berapa? Haji, dia panggil kat kita. Kita pun nak abang kata anak pun dia tak terbit mulut. Nak abang kata anak tak terbit mulut. Itu baru satu bab. Bab yang lain apa tuan-tuan? Kita kerja swasta. Kita pencen tak ada. Kita harap EPF tu saja. Anak duk mengaji sekolah rendah, duk ada 4 orang ni. Bagi kes yang macam ni, dia kata lebih lagi kena beringat. Dia kata. Ni, dia nak beritahu kat kita. Kerana budak-budak dan perempuan ni, mereka tak sabar lapar. Kita tak apa, kita duk kemas tang misai kita tu. Susah pun duk nampak cengeng situ lah. Tapi hati teriak ni, tak tahu nak abang lah. Hati teriak. Tapi tang misai tu, jadi orang tengok dia ni, dia sabar sungguh kata. Hang kata aku sabar, hang tak tahu dalam ni air mata macam air terjun. Punya duk keluar. Orang lelaki-lelaki. Orang perempuan, sama ada isteri ataupun anak perempuan, dia pun tak boleh tahan. Tak makan pagi pun dandan, sakit perut, memulai nak kena makan juga sikit. Dia pun tak tahan. Seperti mana laki-laki yang banyak sabar, dia kata. Dan menjadikan bertambah susah ke atas yang menanggungnya apabila jatuh kekurangan ataupun jatuh tidak ada. Bila mai satu hari, tak ada duit. Kita laki-laki boleh lagi, boleh duk gagah tahan lagi. Bini tak boleh dah. Anak tak boleh dah tahan. Bila mereka ni jadi tak boleh tahan, kita susah. Kita susah. Umur dah duk main 60. Nak pergi duk kerja apa lagi ni? Ni anak 4 orang duk mengaji sekolah rendah ni. Umur kita dah 60. Nak pergi cari tang mana lagi? Nak kerja apa? Tambah ni zaman lah ni. Zaman tak ada kerja. Tak ada kerja dalam erti kata kerja makan gaji. Tak ada. Kerja kalau nak guna tulang pak kerat, ada. Banyak ada. Tuan-tuan habis-habis tak ada pun tuan-tuan pergi cari pisang, pergi buat goreng pisang tepi jalan. Tak menang goreng tuan-tuan. Orang main beratok nak beli. Mau rajin lah. Tapi kalau kerja yang kita maksudkan kata kerja tu, kerja nak pergi kerja dengan majikan, nak makan gaji, sangat susah lah ni. Kerajaan sangat-sangat susah nak dapat. Pasal apa? Bilangan orang yang mempunyai kelayakan terlampau ramai lah ni. Tuan-tuan pergi sekolah rendah, cikgu ada master degree. Duk mengajar sekolah rendah. Ada master degree mengajar sekolah rendah. Sikit lagi, saya ingat dalam 5 tahun lagi, duk mengajar darjah 1, ada PhD. Jangan tuan-tuan, dia akan main. Masa tu akan main. Macam mana 10 tahun dulu, bila abang kata ada master degree, pergi mengajar sekolah rendah, orang gelak. Orang kata, master degree mengajar universiti ya. Orang kata lagu tu, universiti apa? Sekolah menengah pun tak boleh. Kena mengajar darjah 1. Ada master degree. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tak ada dah. Peluang nak selit masuk, nak kerja ni tak ada dah. Hak duk kerja pula, lagu duk minta pencen umur 62 pula dah. Ya Allah. Sudahlah, bagilah anak cucu pula nak kerja. 55 pencen tu cantik dah. Cantik dah. Pasal apa? Kita tak pencen, kita tak dan nak main masjid. 55 pencen tu cantik dah. Kedekat ada sikit lagi untuk main masjid. P56. 60. Nak minta 62 pula. Ya Allah. Kemarin satu sahabat teks saya. Dia duduk kawasan elit lah, kawasan taman perumahan, ada guard, gated dengan guarded. Ada pagang, ada guard jaga, ada apa duduk dalam lah.
jiran dia eksekutif di Petronas KL. Bawa ni Petronas buang orang. Dengan krisis minyak dunia, dengan macam-macam cerita duk main ni, dia bagi warning dulu, dia suruh siapa yang berasa seram sejuk ambil VSS dah apa, siapa duk buat ketegang tak mau ambil VSS, dia keluar satu list nama, Assalamualaikum, dia bagi satu shake hand, jalan. Sahabat ni sudah kena. Bila kena tuan-tuan, dandan tu dia, oi, bergoyang tuan-tuan. Kalau sebelum ni duk masuk 25,000 sebulan, tahu tu zero. Bukan 25 turun 20, bukan 25 turun 15. 25 tak ada terus. Dengan pampasan yang dapat tu nak hidup berapa hari dengan duit pampasan tu. Bagi tahu kat jiran sebelah ni, dia kata nampak gaya jodoh kita berjiran takat ni lah, kami nak kena galah baik balik kampung. Ya pasal apa? Pasal apa ni nak bayar lagu mana ni, dah kena buang dah. Tuan-tuan. Itu satu contoh kita bawa. Sahabat hantar main teks saya baca, ya Allah, apa nak jadi ni? Apa nak jadi? Lagi ke depan ni nak jadi macam mana? Lagi tak tahu. Pasal apa? Population dari segi kepadatan penduduk makin meningkat. Dari segi peluang pekerjaan semakin mengurang. Ditambahkan pula dengan ekonomi tak apa elok, ditambahkan pula dengan robotik hari ini. Semua nak pakai mesin, semua nak pakai robot. Bermakna tenaga manusia sudah kurang diperlukan. Dulu semua kena buka kedai, nak jual nak apa, dia start dengan apa? Dia start dengan mesin, kita pergi bubuh RM1, gedebuk jatuh mes, air tin satu. Tak pakai dah orang untuk jaga kedai. Tak gaduh dah. Boh, ada orang tanya pula, Ustaz ni nak akad jual beli macam mana ni? Boh duit, gedebuk kata turun, pergi bisik tepi mesin ni. Aku beli. Dia duk main dah, dia duk main. Kalau pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan nak naik LRT, nak naik apa-apa, semua pakai kad touch and go je. Touch saja masuk pergi dah. Tak ada counter tiket lah apa semua, tak ada dah. Touch masuk. Tu semua cerita apa? Cerita nak mengurangkan bilangan orang kerja. Yang penduduk Malaysia ni daripada dulu berapa belas juta, lah dah naik sampai berapa puluh juta. Yang kerja kuih duk kurang, yang orang kuih duk banyak. Ini semua ni tuan-tuan nak kena fikir masa depan. Agama habang mai lah. Agama kata apa? Dia kata ini dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi fikir masa depan dan Nabi pesan dekat kita, suruh fikir masa depan. Tuan-tuan, kalau ini hari ni berapa Muharram? 3 ke? 3 Muharram. Cerita hijrah. Okey. Cerita hijrah. Tuan-tuan pernah terfikir tak? Nabi SAW dibawa di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi naik apa? Naik burak. Naik duduk. Burak ni dia sekali kenjui. Tahu kenjui? Dia sekali kenjui sejauh mata memandang. Dia lompat pergi sekali, tak nampak dah. Awal masa hijrah, Tuhan tak hantar main burak tu. Cuba kita fikir. Masa Nabi disuruh hijrah daripada Mekah ke Madinah, pasal apa burak hak Nabi naik masa Isra' Mi'raj tu tak bawa mai? Takkan mati dah burak tu, takkan ada sekong saja. Pasal apa Tuhan tak hantar mai burak dekat Nabi? Supaya Nabi naik dengan Sayyidina Abu Bakar, sekali loncat aja duk ada Madinah dah. Senang cerita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia mentakdirkan peristiwa hijrah Nabi SAW ini berlaku di dalam suasana yang cukup suspens dan cemas. Allah saja bagi jadi hijrah tu berlaku dalam suasana yang macam tu. Dengan cemas, dengan suspens, dengan keluar daripada rumah, keluar dengan Sayyidina Abu Bakar, rahsiakan benda tu, tak habaq dekat siapa-siapa, keluar pula tak ikut jalan yang kebiasaan diguna oleh orang yang daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Nabi tak pakai jalan biasa, Nabi pergi masuk ke jalan lain.
Nabi terpaksa pakai khidmat satu non-Muslim, satu orang bukan Islam, sebagai penunjuk jalan untuk nak pergi daripada Mekah ke Madinah. Sebab dia ni pakar dalam bidang duk redah padang pasir. Nabi pakai khidmat dia. Hijrah tu dijadikan dalam suasana apa? Nabi disuruh berfikir. Nabi disuruh merancang strategi. Pasal apa Tuhan buat macam tu? Pasal Tuhan nak bagi tahu kat kita. Kita orang Islam ni, kita kena guna otak, kena fikir kalau nak berjaya. Allah boleh bagi mudah kepada Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi manusia yang Allah paling sayang dalam banyak-banyak manusia yang ada. Tapi Allah suruh Nabi fikir. Allah suruh Nabi susun rencana. Allah suruh Nabi susun strategi untuk nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita duduk dengar ceramah hijrah ni tiap-tiap tahun. Masuk dengan tahun ni 50 kali dah dengar ceramah tentang hijrah Nabi ni. Tapi kita masih tak boleh ambil iktibar daripada peristiwa hijrah itu. Kita masih lagi menjadi orang Islam yang malas fikir. Segan nak fikir. Sayang dengan otak kita ni. Tak mau bagi calak, tak mau bagi lebam. Tu orang kita. Kita tak mau fikir, kita tak mau kerja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lebih teruk lagi, kita bukan sahaja malas fikir, bukan saja kita malas kerja, lebih teruk daripada tu, kita tak berdisiplin. Disiplin itu kena ada. Nabi SAW, dia buat kerja apa pun, dia sangat berdisiplin. Nabi makan dengan budak kecil. Budak kecil pergi hanggau, ambil makan dengan tangan kiri. Nabi kata dekat dia, kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri. Nabi sangat berdisiplin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila jadi perang Uhud, Nabi pesan dekat sahabat-sahabat ni semua. Nabi kata, duduk atas bukit, jangan turun. Walau apa jadi di bawah ni, jangan turun. Itu disiplin. Tapi apa jadi? Bila musuh dah kena teruk, berceramuk lari, di atas dah tak boleh sabang. Sudah hilang disiplin. Pakat terkam turun, nak kutip harta-harta yang ditinggal oleh tentera musuh. Akhirnya apa jadi? Kalah. Musuh ambil alih bukit, orang Islam pula sudah menjadi mangsa. Pakat kena panah, akhirnya nampak nak kalah dah. Bila selesai benda ni apa jadi, sahabat-sahabat duduk ramai-ramai buat postmortem. Bincang balik, pasal apa kita boleh kalah dalam perang Uhud ni? Tang mana tak kena kita? Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan balik buka surah Ali Imran ayat 165. Balik baca. Ali Imran ayat 165. Dia cerita tentang benda ni. Bila duk buat postmortem ni, pakat duk tanya di kalangan sahabat-sahabat ni, tang mana salah kita ni? Tak kena kita tang mana sampai kita pergi jadi nak kalah dalam perang Uhud ni? Allah turun dekat Nabi, suruh baca dekat mereka. Qultum anna haza. Kamu kata, pasal apa ni kita jadi macam ni, kita kalah dalam perang ni? Tuhan kata, qul huwa min indi anfusikum. Muhammad, habaq dekat mereka. Hampa kalah, punca pasal hampa sendiri. Jangan tunjuk orang bila hampa kalah. Jangan salahkan orang bila hampa kalah. Hampa kalah, punca daripada diri hampa sendiri. Hampa yang langgar arahan Nabi. Hampa tidak berdisiplin, maka hampa kalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang nak diberitahu oleh Nabi SAW. Dia kata dengan kerana itu, dipecut oleh syarak kita, diharuskan menaruh dan menyimpan padi ataupun gandum ataupun kurma untuk masa depan. Islam ajak kita macam tu. Seperti mana zaman Nabi SAW, dia kata, dan pada zaman sahabat-sahabat, mereka menyimpan kurma kerana nak buat pengenyang mereka ialah kurma. Zaman tu kurma lah makanan yang boleh bagi kenyang. Kan kita pergi umrah bulan puasa. Tapi umrah bulan puasa, kalau kita duduk di Malaysia bulan puasa, buka puasa dengan apa? Bolehkan dengan kurma saja? Oh, tak boleh tuan-tuan. Dengan cucuk pun tak boleh. Tu dia nasi bagi punya tambun, bismillah, buat perdiah 2 pinggan sekali, baru semayang maghrib. Semayang maghrib pun hujung waktu. Lepas tu
Tarawih tak piyah tak jadi ulang sawa kenyang. Tapi orang yang sama, kalau dia pergi umrah bulan puasa, dia boleh buka puasa sebiji, 2 biji kurma, 1 zam-zam. Dia boleh tahan sampai tarawih 20 rakaat. Tu. Barakah tu. Yang kata kurma tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni, mereka kurma cukup. Maka kurma itu yang disimpan untuk nak melalui zaman susah mereka ke depan esok ni. Bermula dalil yang menunjukkan atas suruhan menyimpan makanan itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal baitun la tamra fihi jia'un ahluh. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat, satu daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihnya. Namanya Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, rumah yang tak ada simpan, yang tak ada taruh kurma di dalamnya, dia melentangkan keluarganya kepada lapang. Siapa yang tak ada simpan kurma, dia cari penyakit. Keluarga dia mungkin akan kena lapang. Dikiaskan hadis itu maksudnya apa? Orang yang tidak ada saving, tidak ada simpanan dalam hidup dia, dia mendedahkan diri dia kepada susah di masa depan. Dia nak abang yang tu. Ketahuilah, kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Salma, isteri Abi Rafi', dan bermula hadis Siti Aisyah itu hadis yang hasan lagi gharib daripada ini wajah. Dan dikeluarkan di dalam Sahih Muslim. Katanya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaju' ahlu baitin 'indahum at-tamru. Artinya diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada lapar isi rumah yang ada di sisi mereka itu kurma yang disimpan. Nabi kata, siapa yang ada simpan kurma, insya-Allah dia tidak akan lapang. Siapa yang ada saving, insya-Allah dia ada simpanan untuk masa depan. Dia nak abang yang tu. Baik, lihat lagi di dalam Sahih Muslim ada cerita tentang benda ni. Kemudian satu lagi tajuk kecil, dia kata bab fil hamdi 'ala at-ta'am idza faragha minhu. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan ucap alhamdulillah ke atas makan apabila selesai makan. Ada. Kita ni alhamdulillah bila tuan-tuan? Bila belahak. Tak belahak tak sebut. Makan minum apa-apa tak sebut. Cukup kedekut. Kan? Kata alhamdulillah, baru terbit alhamdulillah tu. Baik, yang agama ajak ni macam mana? Adakah dia suruh tunggu kita belahak baru alhamdulillah, ataupun minum aja, makan aja alhamdulillah? Itu dia nak tengok. Ketahuilah saudaraku, apabila sudah makan dan sudah minum, maka sayogialah puji Tuhan yang memberi nikmat kenyang dan nikmat puas daripada dahaga kepadamu. Buh apa pun semulut, alhamdulillah. Jerit ayam sekali ya, alhamdulillah. Allah bagi kat kita. Tuan-tuan biasa tengok ada orang yang dekat nak mati, ayam pun tak boleh telan. Telan ayam pun tak boleh. Kan? Jangan bagi gelas segelas minum. Titik kan, kita di kampung bila tengok orang nampak nazak, titik ayam zam-zam ni, duk cekah mulut dia, buka titik, masuk setitik pun keluar balik ke tepi. Tuhan tak bagilah. Tak ada dah rezeki dia, dah habis dah. Walau setitik ayam tidak menjadi rezeki dah kepada dia. Maknanya apa tuan-tuan? Bukan kata segelas, setitik ayam tu pun kalau boleh masuk dalam tekak kita, alhamdulillah, Tuhan bagi kat kita. Bila Tuhan tak bagi, jangan kata segelas, setitik pun tak boleh masuk. Maka kerana itu kita disuruh bila benda tu Tuhan lepas bagi masuk ya, alhamdulillah. Itu dia nak ajak kita. Supaya engkau dapat pahala dan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Pahala, minum sejerit alhamdulillah, pahala. Hilang dahaga pun dapat, pahala pun dapat. Begitu. Katalah lepas makan dan lepas minum itu, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu lagi cantik. Tentu pernah dengar tak ni
kata-kata ni. Di mana kita pernah jumpa? Hadis cerita Nabi semayang. Nabi jadi imam, sahabat duduk semayang di belakang. Dia ada dua riwayat. Satu riwayat pasal bersin, satu riwayat pasal i'tidal. Ungkapan yang sama. Nabi jadi imam, sahabat jadi makmum. Nabi bangkit, sami'allahu liman hamidah. Semua orang sebut, Rabbana walakal ham. Satu sahabat tambah. Dia kata apa? Rabbana walakal ham. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nabi jadi imam. Nabi tangkap sebutan itu. Nabi terus semayang. Bila habis semayang, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi terus beralih ke belakang. Nabi kata, siapa tadi yang pergi sebut ni tadi, belain daripada orang lain semua tadi? Pakai ketang habis. Kawan hak sebut tu lagi ketang lah. Pergi dah aku, dia kata, pergi duk buat bid'ah, dia kata. Nabi tak ajak, dia kata, aku pandai-pandai pergi buat. Okey. Tapi dia mengaku, dia kata, ana ya Rasulullah. Saya yang tadi sebut, sami'allahu liman hamidah tadi, saya sebut, Rabbana walakal ham, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Saya sebut. Nabi kata apa? Nabi kata, aku dapat melihat berbondong-bondong malaikat turun mai berebut nak tulis pahala dekat hang. Dia kata, kalau lagu ni aku mengaku derah lah tadi ni, kan? Duk ingat aku salah. Duk ingat aku salah. Rupanya bukan takat betul. Ekstra pahala lagi dapat. Nabi kata, aku dapat melihat tadi malaikat turun ni bid'un wa thalathun. Dalam satu hadis kata, turun mai ni 30. Malaikat turun mai berebut siapa dulu nak tulis pahala dekat hang ni. Pasal hang sebut Rabbana walakal ham, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kawan saya seorang duk dengar kuliah ni, terus buat formula. Dia ni pun champion. Dia kata, Ustaz, senang kita abang lagu ni. KTM, dia kata. KTM apa? Saya kata, KTM kereta api tanah Melayu lah. KTM apa? Formula tadi ni. Hamdan kathiran, K. Tayyiban, T. Mubarakan fi, M. KTM, kathiran tayyiban mubarakan fi. Saya kata, hang pandai. Saya kata, bagi orang setengah dia nak ingat, dia payah kan Arab, dia tak mengaji Mak Mahmud. Kalau dia mengaji Mak Mahmud tak apalah, dia tak mengaji, dia mengaji Kuliah Abdul Hamid. Jadi dia bagi dia ni hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ni payah sikit lah. Payah sikit. Dia buat formula KTM, kasiran tayyiban mubarakan fi. Okey, senang ingat dia kata. Saya kata, jaga baik-baik, hang jangan tersasul. Sami'allahu liman hamidah, KTM pula bunyi. Kasiran tayyiban mubarakan fih. Okey, baik. So, kalau orang yang makan, yang minum pun sebut alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, itu sebutan yang bagus, dia kata. Maka katalah lepas makan dan minum itu, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, atau seumpamanya. Maka yang demikian itu sangat redha Tuhan kepada yang memujinya. Tuhan cukup syok bila seorang hamba ni pergi sebut alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Tuhan cukup syok, dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Anas bin Malik anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah aw yashraba asy-syarbah fayahmadahu alaihi. Itu dia hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala redha dia kepada hamba-Nya dengan sebab makan dia akan satu suap makanan atau minum dia akan satu teguk air, lalu memuji dia akan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah kurnia. Allah cukup suka kita minum ya alhamdulillah,
Allah cukup seronok. Tak makan aja, alhamdulillah, Allah cukup seronok. Makna yang kata Allah redha itu ialah kinayah kepada Tuhan, banyakkan pahala bagi dia. Bukti kata Allah bagi pahala banyak kepada orang yang puji Allah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ni apa dia? Dalam kes semayang tadi, bila dia i'tidal sami'allahu liman hamidah, imam kata sami'allahu liman hamidah, makmum kata rabbana walakal hamd. Cantik dah yang tu pun. Tambah lagi dengan hak disebutkan tadi, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Nabi kata malaikat turun meneru berebut nak tulis pahala kepada kawan yang sebut ni. Demikian hal Allah nak bagi pahala kepada orang yang bila minum, bila makan sebut alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dan dia kata dijauhkan, yang maksud kata Allah redha itu, dijauhkan dia daripada azab Tuhan, dan dibanyakkan dan diberkatkan baginya, dan dihampirkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Uqbah bin Amir dan daripada Abi Sa'id dan Aisyah dan Abi Ayyub dan Abi Hurairah, dan katanya lagi ini hadis hasan. Masalah dia kata, ini tuan-tuan dengar. Makan dan minum dengan mengucap alhamdulillah, dan macam mana cara dia. Okey. Soalnya kelakuan makan itu disuruh oleh syarak kita mulai dengan bismillah. Itu standard. Cerita tentang doa makan ni khilaf macam-macam. Ada kata Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita pun duk hafal yang tu, anak-anak kita masuk taski, masuk pasti pun hafal yang tu. Okey. Katanya itu riwayat sangat dhaif. Riwayat yang kuat kata apa? Allahumma barik lana wa at'imna khairan minhu. Itu riwayat lebih kuat. Tapi riwayat yang paling kuat kata apa? Alhamdulillah. Itu riwayat paling kuat. Nak makan, bismillah. Sehingga kan di kalangan ulama hadis ni kata apa? Kalau sebut bismillah saja pun sunnah. Dia kata. Kalau sebut bismillahirrahmanirrahim pun dia. Simple aja. Tak nak sebut bismillahirrahmanirrahim rasa panjang sangat. Bismillah saja. Sunnah, dia kata. Macam yang Syekh Idris Al-Marbawi tulis pun macam tu juga, kelakuan makan itu disuruh oleh syarak kita mula dengan bismillah. Cukup, banyak tu pun tak apa dah. Kemudian apabila sudah makan, alhamdulillah. Cantik dah. Very simple. Adapun kelakuan minum yang disuruh syarak itu, iaitu 3 kali bismillah dengan 3 kali alhamdulillah. Yang tu paling cantik. Apabila mau engkau mula telan air seteguk, mulakan dengan bismillah. Pegang gelas nak minum, bismillah, minum. Okey. Iaitu kemudian berhenti dan ucapkan alhamdulillah. Ambil gelas, bismillah, minum, berhenti, alhamdulillah. Dia kata. Serta lari, dengar baik-baik, bukan kita lari. Serta lari, yakni simpangkan air ataupun gelas ataupun cebok itu daripada hadapan hidung kamu. Kalau kita nak minum, 3 kali minum. Ambil bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, minum. Pelari daripada muka kita. Sebut alhamdulillah. Minum balik. Bismillah, minum. Pelari, sebut alhamdulillah. Lepas itu bismillah, minum, pelari, sebut alhamdulillah. Dia kata itu paling cantik kalau buat macam tu. Dia kata pelari daripada hadapan hidung kamu supaya tidak kena hembus. Supaya napas kita ni tidak dihembus masuk ke dalam air yang kita duk minum, dalam gelas air yang kita minum tu. Kemudian minum pula. Jangan kita embuih lepas tu kita minum pula, jangan. Kita minum bismillah, minum. Lepas tu lari daripada hidung kita. Sebut alhamdulillah. Lepas tu nak minum pula bismillah, minum, pelari, sebut alhamdulillah. Dia kata jangan bismillah minum duk menapas masuk dalam gelas. Jangan, dia kata. Okey. Dan kemudian sambung lagi bismillah, kemudian minum, kemudian pelari gelas, alhamdulillah.
Kemudian bismillah, minum. Pelari gelas, alhamdulillah, dia kata. Kemudian minum pula serta menghabiskan air itu sepuas dahaga. Kemudian sebutlah alhamdulillah. Baik, apa hal ni yang pergi abang lagu ni? Itu cerita dia. Tak boleh ke kalau kita duk pegang gelas, kita menapas masuk dalam gelas? Tak boleh ke? Di sana ada satu hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang sangat strong, sangat sahih, sangat kuat. Satu hadis riwayat daripada Al-Bukhari. Kata dia an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffasu fil ina." Simple punya hadis. Nabi kata apa? Apabila satu orang daripada hampa nak minum air, jangan sekali-kali menapas masuk di dalam gelas yang diminum itu. Rupanya ada hadis yang melarang. Bukan ulama pandai-pandai larang. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada menapas ataupun muih masuk di dalam gelas minum. Baik. Bila disemak tengok apa syarah kepada hadis ini. Kata Ibnu Qayyim. Larangan itu sebab dia boleh mendatangkan bau tak elok. Sekiranya orang yang minum itu mulut dia berbau. See? Macam mana Islam ni begitu jaga soal kebersihan, dan Islam nak semua benda hygiene, suci dan bersih. Kerana dia kata bila kita bernapas masuk di dalam bekas minum ataupun apa-apa bekas makan dan sebagainya, bila kita bernapas, dia kata boleh contaminate. Apa maksud contaminate? Cemar. Boleh mencemarkan minuman ataupun makanan itu. Dia boleh contaminate, boleh cemar makanan ataupun minuman itu. Dia buat kajian pula, bila kita menapas, kita lepas apa? Carbon dioxide. Carbon dioxide masuk, dia pergi bercampur dengan air. Air ni apa? H2O. Dia boleh menghasilkan sesuatu yang tidak baik untuk badan manusia. Demikian juga dengan makanan. So, dia kata menapas ni, dia boleh cemarkan minuman dan makanan itu. Dan, dia kata lebih-lebih lagi, nak mengelakkan daripada merebak penyakit-penyakit tertentu. Zon kuliah kita pergi buat rakaman virus Zika. Tuan-tuan boleh masuk dalam Facebook Zon Kuliah, pergi tengok rakaman tentang seminar penyakit yang Zika yang duk kata hari ini. Panel ni semua duk bercakap. Ada panel satu ustaz, ada PhD, ada panel doktor-doktor pakar penyakit berjangkit, pakar gynae, penyakit sakit puan dan apa semua ni. Dan seminar ni dirasmikan oleh ketua pengarah pendidikan, ketua pengarah kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham. Datuk Dr. Nur Hisham tu budak sekolah agama, tuan-tuan. Datuk Dr. Nur Hisham ketua pengarah kesihatan tu, dia budak College Islam Kelang dulu. Dia budak aliran agama dulu. Dia rasmi seminar ni. Dalam banyak-banyak cakap tu, tuan-tuan, hadis yang kita baca bulan lepas sudah keluar. Hadis yang cerita kata bekas minum ni kena tutup tu. Hadis tu dibawa di dalam forum tentang Zika ni. Tuan-tuan tengok, bila benda tu disebut oleh pakar tentang nak mengelakkan penyakit-penyakit seumpama ni, dan kita yang mengaji ni, tak kata kita tangkap. Nabi SAW 1400 tahun dulu Nabi dah habaq dah benda ni, tapi kita tak nampak benda ni. Bila jadi wabak ni lah ni, dia sangkut balik. Maknanya apa, tuan-tuan? Kalau kita percaya dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW, segala-galanya boleh dibendung. Itu benda mau yakin. Segala-galanya boleh dibendung. Tolonglah, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, tolonglah kita orang Islam percayalah kepada Quran dan hadis Nabi dalam semua bab. Bukan dalam bab semayang, puasa, zakat, haji saja. Dalam semua bab. Dalam ekonomi, dalam politik, dalam pendidikan, dalam kesihatan, dalam semua benda.
Tolonglah kita percaya apa yang Allah habaq dalam Quran dan apa yang Nabi SAW habaq dalam hadis dia. Kita tak mau kita jadi macam hadis Melayu. Hadis Melayu kata apa? Bila terantuk baru tengadah. Kum kata belangak baru langut tengok. Allah alang ni rendah aku piran. Jangan macam tu. Dah kena dah wabak, penyakit, malapetaka, musibah, semua dah kena dah. Baru nak cari Islam, suruh selesai masalah-masalah yang jadi ni. Kenapa tak boleh daripada awal kita pergi cari Islam? Islam inilah sebenarnya yang nak menyelamatkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah bulan akan datang, kuliah penghabis. Bulan 11. Kalau tak ada arai melintang, tak ada sakit demam, diizinkan Allah ruang masa, kuliah akan datang juga menarik tuan-tuan. Fil akli ma'al majzum. Cerita kita makan bersama dengan orang yang sakit kusta. Majzum, sakit kusta. Kita akan tengok tuan-tuan yang kata penyakit kusta ni apa. Penyakit kusta ni apa? Sehingga kan Nabi SAW kata dalam sebahagian hadis, Nabi kata hendaklah hangpa lari daripada orang sakit kusta ni macam mana hangpa lari daripada nampak singa. Apa dia ni penyakit kusta ni sehingga begitu sekali dahsyatnya? Kita nanti cerita sikit. Dan dia akan mai pula hadis cerita Nabi SAW sendiri jumpa orang sakit kusta, Nabi panggil mai makan setalam dengan dia. Pula dah. Jadi tadi kata Nabi kata kalau nampak orang sakit kusta mau duk cunggit bang. Tengok-tengok Nabi sendiri jumpa orang sakit kusta, Nabi panggil mai ajak makan sekali. Dia mai pula satu hadis lagi, insya-Allah kita baca. Dia mai pula satu hadis lagi, Nabi SAW didatangi oleh satu orang yang sakit kusta, nak bai'ah dengan Nabi, nak janji taat setia, nak ikut Nabi. Dia ni sakit kusta. Nabi tak shake hand dengan dia, daripada distant, daripada jauh, Nabi pakai suruh dia berjanji macam tu aja. Pula dah. So actual, cakap orang putih lah. Nampak? Dia dekat nak ujung ni, dia nak main orang putih semua. Dah, sebenarnya pasal apa? Pasal apa? Sat kata suruh lari, Sat kata lagu macam tak mau shake hand, Sat kata panggil main makan setalam. Apa penyelesaian kepada hadis yang nampak macam contradicts, yang nampak macam Sat kata lagu ni, Sat kata lagu ni. Bulan depan dia akan beritahu penyelesaian kepada nampak macam bercanggah ini, insya-Allah. Kemudian kita akan maipi di bawah tajuk annal mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Nak cerita kata orang Islam kalau makan dia makan dengan perut satu. Tapi orang kafir dia makan macam perut dia ada 7. Apa maksud dia? Okey. And then dia akan mai dekat kita pula satu tajuk bab fi ta'amil wahid yakfi al-ithnain. Makanan itu untuk seorang, tapi dua orang makan cukup bahkan lebih. Apa cerita dia? Makanan sikit, tapi bila makan dua orang makan lebih, makanan tu cukup. Apa cerita di sebalik itu? Kemudian dia mai pula cerita fi aklil jarad. Boleh tak boleh makan belalang? Makan belalang, boleh tak boleh? Okay. And then dia mai pula fi doa anil jarad. Nabi SAW pernah doa minta supaya Allah binasakan belalang. Dia mai macam tu. Dia mai pula nuju 4 belalang. Buat satu lagi. Nanti tak ada lagi, tak boleh. Kemudian dia mai fi akli lahumil jallalah wa albaniha. Cerita tentang nak makan daging menatang yang makan najis. Saya dah sebut dah sepintas lalu hari tu ni. Okey. Jallalah dia panggil. Menatang yang makan najis. Kita nak makan daging dia. Ataupun alban. Ataupun nak makan susu dia. Boleh tak boleh? Dia akan buat main hadis dan perbincangan dia. Kemudian dia mai fi akli dajjaj. Cerita tentang makan ayam. Punya duk makan berpuluh tahun dah. Baru nak tengok tajuk. Cerita makan ayam ni lagu mana. Dan pecahan dia esok. Dia akan mai cerita tentang. Kalau ayam makan taik. Boleh tak boleh kita makan ayam yang makan taik tu. Dia akan mai macam tu. Okey. Kemudian fi aklil hubara, cerita makan sejenis burung hubara, nanti kita cerita esok. Kemudian fi akli syawak, makan benda yang digrill. Grill maksud apa tuan?
Grill. Bukan grill rumah tu. Yang tu pun grill juga. Apa? Roasted apa? Kan? Panggang. Dulu orang Melayu tak makan kambing panggang. Oh, saya kambing. Saya tak boleh lah, saya darah tinggi. Tak boleh. Lah ni kalau orang jemput pergi kata ni, minta sila ni saya buat sikit hujung minggu ni. Kambing panggang ada tak? Melayu lah ni sudah tidak takut dengan kambing. Kambing sudah semakin takut dengan Melayu lah ni. Kan? Baik, dia nak main cerita, makan benda-benda syawak ni. Kan? Benda-benda grill, panggang ni, apa Islam kata? Boleh kata boleh? Boleh tak boleh dah makan banyak lah. Baru kita percaya. InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah bagi kelapangan masa. Allah bagi sihat kepada kita. Untuk kita terus mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.